أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Pada pagi ini kuliah online kita dibawa daripada rumah anak-anak Kedah di Hayus Sabiq bersama-sama dengan anak-anak pelajar Kedah, dan didoakan kepada semua anak-anak ni balik dia ulama. Amin. Moga-moga kehadiran semua anak-anak pelajar ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang hadir pada awal pagi, iaitu satu waktu yang paling mencabar di Mesir ini, ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya negeri Mesir ini ialah merupakan sebuah negeri ataupun negara yang telah melahirkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, insan-insan yang hebat sejak daripada dulu sampai ke hari ini.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu negeri ini disebut dengan Ardul Anbiya, iaitu negeri ataupun bumi Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hebat Mesir ini kerana bumi ini pernah dijejak dan dipijak oleh para Rasul alaihimus salatu wassalam, dan langitnya pernah terbuka untuk doa Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Kemarin kita lalu untuk kesekian kalinya di tepian Jabal Muqattam. Jabal Muqattam tu ialah laluan yang pernah dilalui oleh Nabi Allah Isa dan juga ibunya Sayyidatina Maryam alaihi wassalam, yang jalan daripada Palestin datang ke Mesir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, seperti Nabi Allah Musa alaihissalam ala Sayyidina Muhammad. Demikian juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Daniel, Nabi Allah Harun. Jadi semuanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menjadi asbab kepada pernah terbukanya langit Mesir ini untuk dilalui oleh doa-doa Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Negeri Mesir ini adalah negeri yang penuh dengan barakah, keberkatan. Cumanya tujuan kita mesti betul. Kita nak apa di sini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan betulnya kita nak sesuatu di sini, kita akan temui dengan sesuatu yang tak dapat dilihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan pandangan mata zahir, tapi dapat dilihat dengan pandangan mata hati. Kemarin kami menziarahi maqam Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala di bab Sya'riyah. Pernah ziarah tak? Kami dulu waktu belajar dulu, jadi sebelum benda periksa, kita ziarah maqam tu. Ziarah maqam, bawa kitab sebuah, mengapai, bertabaruk dengan maqam tu untuk madah yang susah-susah. Contoh, start dulu mengaji dalam Usuluddin Syu'bah Hadis. Sebelum daripada tu mengaji dalam Usuluddin ni, dia kena mengaji falsafah. Dia kena mengaji madah falsafah. Dia terbayang madah tu memang sangat susah. Kitab tu arak ke semua tempat-tempat orang buat tambahan ataupun pengajian tuition falsafah. Di Wah Melaka, baca tu tak faham, walaupun mengaji falsafah ada tuition dia tapi tak faham, payah faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kitab yang susah-susah macam tu bertabaruk di makam awliya di Mesir ni. Dia makam wali-wali di Mesir ni tak macam Malaysia. Wali-wali di Mesir ni makam dia ada rumah.
Kalau di Malaysia, kalau kita pergi baca kitab tu dapat tengah-tengah panas. Di Mesir ni kita pergi baca kitab tu di tengah. Di makam tu subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad tabarruk. Tenang makam Imam Sya'rani sebagai contoh. Makam-makam ni semua tenang, semua tenang. Tak ada siapa, tinggal kita je ngapai baca. Moga-moga mengalir rohani depa pada kita. Alhamdulillah, madah pasal apa saya tak pernah mengulang. Lulus alhamdulillah. Kemarin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala Maha Kaya. Di atas ketulusan hati kita mai Mesir ni, sallallahu Sayyidina Muhammad, kami ziarah makam Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Yang cerita dah masyhur. Dia berteleku di bawah didikan gurunya Al-Imam Ali Khawwas sallallahu Sayyidina Muhammad. Al-Imam Ali Khawwas ni dia ialah sallallahu Sayyidina Muhammad guru kepada Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Imam Ali Khawwas ni tak terkenal, tapi yang terkenal muridnya Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Pernah nak jumpa kitab Lataiful Minan? Pernah jumpa tak? Kalau tak nak jumpa, pergi cari. Ustaz waktu jumpa kitab Lataiful Minan ni, jadi baca kitab tu rohaniah dah sangat tinggi. Nak cerita kata syok baca kitab tu masalah sini. Musuh mata bawa kitab tu. Bawa tu pen baca, hak faham tulis garis. Garis, hak tak faham tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil tengah makan nasi pun duk tengok kitab tu lagi. Mana kalah lazat nasi tu dibanding sedap kitab Lataiful Minan tu. Pergi cari, baca bagi faham. Imam Sya'rani ni satu pagi macam ni lah. Guru dia kata, Bismillahirrahmanirrahim, esok hampir cari orang yang paling lekeh di negeri Mesir ni. Mesir itu merujuk pada Mesir ni lah. Esok hampir cari orang yang paling lekeh sekali. Lepas tu hang bagi salam dekat dia, hang cium tangan dia. Ni perintah guru mursyid. Guru mursyid ni dia mendidik hati kita mengikut penyakit dalam hati. Dia umpama seorang doktor pakar, tapi dia ialah pakar mengubat hati dan jiwa. Itu guru mursyid. Jadi bila Tok Guru dia suruh, dia pun turun pagi-pagi macam ni cari orang yang paling lekeh sekali. Sebab Tok Guru suruh jumpa siapa yang paling lekeh, cium tangan. Dia pun ikut. Jalan. Jumpa hak ni lekeh, hak tu lekeh, hak ni lekeh, tu lekeh. Banyaklah jumpa orang yang lekeh-lekeh. Akhir sekali jumpa yang paling lekeh. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu dia nak berjumpa yang paling lekeh tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia arahan Tok Guru, jumpa cium tangan. Dia pun bila dia banding-banding semua, hak ni yang paling lekeh sekali, sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia pun assalamualaikum, suar tangan, kawan tu pun suar tangan. Waktu dia nak cium tangan kawan tu, orang tu kata, hang tahu mana aku paling lekeh? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Yang nak cium tangan aku ni, hang tahu mana aku paling lekeh? Ada cium tangan, lari balik. Jumpa Tok Guru dia Al-Imam Ali Khawwas. Ketika tu kata Tok Guru, jumpa paling lekeh. Jumpa Tok Guru. Lepas tu heran Tok Guru, macam mana dia boleh tahu hati saya Tok Guru?
Waktu nak cium tangan dia tanya, hang tahu mana aku paling lekeh? Hang tahu tak siapa yang hang nak cium tangan tu? Tak tahu Tok Guru, tak tahu. Abdal. Wali Abdal. Ini negeri Mesir. Sayang orang yang tak ambil peluang tu untuk bertuh bau dengan para awliya di Mesir ni. Kami kemarin di makam Imam Sya'rani rahimahullah. Waktu nak masuk dalam makam tu sebenarnya tak boleh masuk. Sebab waktu dah masuk waktu semayang. Dia kata ba'da salah. Tapi pada ustaz, kalaulah kami dijemput, kami boleh masuk. Sebab ziarah kita ke makam-makam wali ialah dengan sebab panggilan dia, jemputan dia secara rohani. Jadi ustaz tunggulah. Tunggu, kalaulah dijemput oleh Imam Sya'rani, boleh masuk. Walaupun pintu bawa yang jaga pintu, penjaga pintu kata tak boleh masuk, tapi kalau dipanggil memang boleh masuk. Alhamdulillah. Entah macam mana cakap-cakap sikit, boleh masuk. Boleh masuk, salat Sayyidina Muhammad. Kita berdoa, kita bertawassul. Lepas itu keluar. Oleh kerana mahal sangat pertemuan tu, ustaz pun buat keluar 200 gini bagi dekat pakcik jaga makam tu. Sebab Allahumma salli ala sebab mahalnya pertemuan tu. Langsung subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Kami pun dah jumpa dah selesai masuk keluar. Merasa nak minum teh. Jadi duduklah para ustaz ni, para asatizah ni, duduklah di tempat minum teh tu. Bismillahirrahmanirrahim, minum teh. Lepas tu dia mai. Hak tadi ni, hak jaga makam tu mai. Ghalibnya yang jaga makam ni keturunan dia. Saya pun tanya, hang keturunan ni Imam Sya'rani ke? Imam Sya'rani dia Al-Husaini. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam dia kata, memang aku titih dia. Keturunan dia. Dia kata saya ni, dia kata aku ni muazzin Masjid Husain. Jaga makam tu muazzin Masjid Husain. Dia tunjuk bukti, dia buat keluar handset. Dia nama Syekh apa tau? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tunjuk dia bang di Masjid Husain. Betul muka dia dengan kawan tu. Tapi di makam Imam Sya'rani kepiah tak pakai. Nampak macam orang biasa sangat. Rupanya dia Syekh. Dia muazzin Masjid Husain. Masjid Husain masjid hebat sebab dia bermakamkan Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu masa Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, rumah dia waktu tu kembang dekat dengan Masjid Husain, berbetul dengan makam Sayyidina Husain. Jadi hari itu dia buh tirai. Masalah Sayyidina buh tirai tingkap. Tapi setiap kali buh tirai tingkap jatuh. Buh jatuh. Akhir malam dia mimpi jumpa dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kata kat dia, hang nak buh tirai buat apa? Aku nak tengok hang. Hang cucu aku. Tu tempat yang kita duduk ni. Akhirnya tak pernah buh lah tirai sebab dah betul dengan makam Sayyidina Husain sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang ni subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu dia beribtihal, taklah ibtihalat Arab boleh baca sebelum azan ataupun sebelum subuh tu. Orang boleh dia ibtihal sedap semua. Lepas tu dia baca ayat Quran. Macam dibaca oleh qori-qori sebelum hari Jumaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada di Malaysia tu, ada di sini ya. Jadi waktu tu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad yang mengkagumkan kami tu, ustaz ni nak kata kat dia,
Nak kata kat dia, kami tak sampai sini melainkan dengan jemputan daripada Imam Sya'rani. Tapi putus sebab dia potong. Faham tak? Nak kata tak sampai. Tapi dia tak sampai sebab dia potong kala besar tu. Dia kata, hampa semua ni ulama. Walaupun ustaz tak mengaku diri ni ulama. Ulama ni ilmu dia banyak, kita ilmu tak ada. Tapi kami main dengan tiket dia orang ulama. Dia kata, kau tengok muka hampa aku tak hampa ni ulama. Lepas tu Ustaz sedar, ulama ni ada muka dia ke? Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya Sahadat Sayyidina Muhammad, maksudnya dia dapat menembusi hati kita. Waktu tu lah, dia bukan orang biasa dah, dia wali. Tu mesti tengok sekali tak nampak orang tu wali, biasa aja. Tapi kalau selam dengan mata hati kita, wali dah ni. Sahadat Sayyidina Muhammad. Rugilah duk Mesir kalau kamu tak cari tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rugi sangat. Sebab Mesir ni dia ialah sebuah negara rohaniyah, sufiyah. Mengaji ni, kalau semata-mata mengaji kuliah, tak ambil tu rugi sangat. Macam pernah Ustaz pergi ke Morocco. Pergi ke Morocco, Maghrib, dengan rombongan ulama juga. Jalan ni kalau dengan para ahli ulama sangat beruntung. Kami pergi dengan rombongan Syekh Fahmi Zamzam dan ulama-ulama yang lain yang dipimpin oleh, yang diketuai oleh Ustaz Yusaini. Turun kapal terbang di Morocco, Sahadat Sayyidina Muhammad, naik bah itu nak menziarahi makam-makam ulama dan awliya seperti Al-Imam Al-Jazuli. Imam Jazuli ni waktu belajar dulu tak tahu kata dia yang dimaksudkan dalam cerita tu Sahadat Sayyidina Muhammad. Waktu tu kami mengaji dekat Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Dia mengajak Durus Samin. Dia cerita satu orang ulama berjalan di hutan Miraukish, Sahadat Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dia dapat ayak. Jumpalah telaga, tapi timba tak ada. Mai satu orang budak perempuan umur 10 tahun. Bila tengok pakcik ni cari timba tak ada, dia ludah dalam telaga tu. Bila dia meludah dalam telaga tu, ayak langsung naik. Bila ayak langsung naik, Sahadat Sayyidina Muhammad, langsung Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala rauk dan minum ayak tu. Dan tanya, hang amai apa? Sakan sangat hang ni. Hang ludah ayak naik. Kata budak tu, pakcik, saya tak akan tidur daripada pagi bangkit tidur sampai tidur balik, saya tak akan tidur melainkan saya menghabiskan dulu selawat dekat Rasulullah 12,000. Tu karamah umur budak perempuan 10 tahun. Jadi waktu tu tak tahu lagi kata orang tua tu, pakcik tu Imam Jazuli rahimahullah ta'ala, Abu Sulaiman Al-Jazuli, Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila mendewasa baru tahu, mendewasa tu Sahadat Sayyidina Muhammad bila sampai di sana. Jadi negeri yang Ustaz hafal lah, bila Tok Guru sebut hutan Miraukish, Miraukish, sampai dah lah. Jadi Imam Jazuli ni, masalah bila mana hebat sangat yang dikatakan kedudukan selawat sampai menimbulkan karamah budak perempuan ni, dia pun menulis kitab
Dalailul Khairat. Dan ulama-ulama kita memang biasa baca selawat Dalailul Khairat setiap hari. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Raja Haji, ulama yang perang dengan penjajah. Waktu dia syahid, belah kanan dia pedang, belah kirinya Dalailul Khairat. Mana selawat tak tinggal pada Rasulullah. Syahid dalam keadaan belah kanannya pedang, belah kirinya Dalailul Khairat. Bila sampai di Morocco ni, dalam perjalanan nak pergi ke hotel ni, Allah selamat, rohaniah dah sampai, mengalir dah nak pergi ziarah ni secara rohani no. Bila kita nak berziarah, kalau orang kontak telefon, kita pakai hati kontak rohani. Hadiah Fatihah. Bila hadiah Fatihah sampai, tu hebatan Fatihah. Kita tengok orang Mesir ni dah watak, ya Syekh, Al-Fatihah, dia Fatihah aja. Soalan Sayyidina Muhammad, dia bukan orang panjang-panjang pun, Al-Fatihah, Fatihah aja. Bisiril Fatihah cukup. Dia turun baik, turun flight, naik baik. Ustaz ni bila faham kata berhubung ni dah berhubung, tahu dengan cara air mata tak tahan. Keluar air mata, menangis. Ish, kata kuat sungguh negeri ni. Macam Nabi Mekah kan? Macam mana perasaan nak makam Rasulullah? Nak pergi tu berasa dah. Bukan sampai di makam tu, dijemput oleh Rasulullah, sampai di makam Rasulullah. Nangis kita tu tanda Nabi sambut kita. Jadi hebat pasal apa? Sebab di situ ada Ibnu Mashish. Ibnu Mashish ni, dia siapa? Dia guru pada Al-Imam Abul Hasan Asyadzuli. Kamu pergi lagi ni di Humaisarah. Humaisarah tu ialah makam Abul Hasan Asyadzuli. Dia orang Morocco, tapi mati di Mesir. Dalam perjalanan dia nak pergi ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan nak pergi Mekah, dia kata ke anak murid dia, bawa cangkui. Anak murid heran, bawa cangkui. Rupanya sampai di antara dua bukit, kembali ke rahmatullah. Baru anak murid faham, memang dia pergi tu pergi sungguh. Lepas tu bila mana kita pergi Mekah, kita nak pergi Mekah, kita kena niat kita pergi mati ataupun pergi minta mati. Macamlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita semayang, Imam Masih selalu kata, sallu salatal muwaddi'. Sallu salatal muwaddi'. Kan? Semayanglah kamu seperti mana semayang orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Maksudnya, selagi kalau kita semayang zuhur, mungkin asar tak semayang dah. Jadi, tentulah sembahyang zuhur tu sembahyang yang paling berkualiti sekali. Tengok-tengok tak mati lagi, dah masuk waktu asar. Asar niat pula. Ku asar ni ialah sembahyang yang terakhir kot, selagi maghrib tak sembahyang lah. Jadi, tentulah sembahyang kita sembahyang yang paling baik sekali. Kan? Jadi, nak pergi Mekah ni, kita akan buat umrah, haji yang berkualiti. Kalau kita rasa tak balik Malaysia lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang haji tu, dia mutawif. Lah mutawif muda-muda, dulu mutawif orang tua. Dia kalau siapa nak pergi Mekah dengan dia, orang panggil baca Yasin, dia pergi, dia kata dekat tuan rumah kita minta mati sana tu. Pucat tuan rumah. Tuan rumah nak balik mati Malaysia, dia minta nak mati sana. Tapi ya jugalah kalau dah Syekh kata nak mati sana. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Imam Abu Hasan Asyadzuli ni subhanallah, memang dia turun tu memang pergi mati sungguh, pergi jumpa Tuhan sungguh. Kita nak pergi jumpa Tuhan, kita semayang, kita pergi Mekah, memang dia pergi sungguh jumpa Tuhan. Ternyata Imam Abu Hasan Asyadzuli ni sama juga. Yang terkenal Al-Imam Abu Hasan Asyadzuli.
Tapi gurunya tak terkenal. Ibnu Masih orang tak kenal. Yang terkenal dia. Tu min jumlah para awliya yang muridnya terkenal, dia masyhur, muridnya masyhur, dia mastur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Imam Sazuli ni, dia punya nak cari guru mursyid sampai ke Mesir ni. Daripada Morocco sampai sini jumpa dengan orang wali-wali kat lah. Hamai buat apa? Nak cari guru mursyid. Nak cari guru mursyid. Hamai daripada mana? Maghrib, Morocco. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jauh sungguh Hamai nak cari guru mursyid. Guru mursyid di negeri hang. Siapa dia? Ibnu Masih, patah balik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hebat sungguh. Jadi naik ke makam Ibnu Masih tu, dia daripada tanah landai sampai tanah tu membukit, dan duduk di atas persada yang paling tinggi sekali di Maghrib. Macam di Kedah tu, yang paling tinggi lah Gunung Jerai, yang bermakam Syekh Abdullah Al-Qumari. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami dulu bila mai sini cari sufi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita sini, kalau kita mai sini, kita tak cari hak tu, di tempat dia dah. Dan sepanjang pengalaman duduk negeri Mesir ni, nak cerita pada anak-anak, ustaz kira teriak macam dia Mekah. Pembahayan Jumaat teriak. Banyak sungguh. Lebih banyak menangis di sini daripada di Malaysia. Malaysia keras hati. Susah nak teriak. Mesir ni mudah. Tu seronok ni. Malam cerita dekat siapa malam? Dekat Ustaz Fatih malam. Keluar pintu tu tempat Ustaz meratik tu. Dulu ni Sutuh. Keluar pintu tu tang itulah terus tang dini tu, tempat kami meratik dulu. Rumah kami duduk, masalah senam rumah tingkat 4 ni, bawah tingkat 4 kan. Dah nak duduk lah ni kan. Bilik ujung tu, tu bilik ustaz tu. Bilik tu saya buat macam sebuah surau. Pelekat pelekat dinding dengan kertas-kertas kan. Bentuk macam surau. Masuk tu macam masuk surau dah. Macam kita pergi di masjid-masjid bawah imarah tu. Buat macam tu. Soalan. Duduk dengan Syekh Wan, Syekh Faiz. Syekh Faiz ni rajin mati juga. Sampai lah dia buat majlis zikir. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya, duduk belakang tu lah. Lama duduk sini. Duduk sini sampai kahwin. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. 3 tahun. Jadi Tok Bilal rumah Kedah. Tapi dulu sembahyang di bawah. Bilik pegawai tu, sembahyang di bawah. Ustaz tak sembahyang sebelah ni ada masjid tak? Tak sembahyang masjid ni. Tak sembahyang masjid tu. Tak pergi masjid mana? Sembahyang ustaz di masjid di rumah Kedah dia. Sebab ustaz jaga rumah Kedah ni. Ni ialah posisi dia panggil posisi yang ustaz kena jaga, rumah Kedah. Pasal tak ada orang sembahyang. Kalau tak ada ustaz, kalau ustaz tak azan, berarti tak ada orang azan. Dekat rasa berdosa, tadi tak ada azan. Sedangkan mic ada sampai atas tu mic tu, speaker. Tapi yang syoknya sembahyang, kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang seorang. Tak ada orang sembahyang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau hari Jumaat, ustaz lah. Kalau hari Jumaat baca ayat sajadah. Tahan itu, jaga benteng waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Teringat satu orang yang rajin turun sembahyang dengan ustaz. Nama dia pagi Nawi. Dia ragut, kepiah pun tak pakai solat jin lah, tapi dia okey. Dia tolong jadi makmum di bawah Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu lain orang sembahyang, khususnya zuhur,
Zuhur bila balik kuliah pakat main sini. Pasal apa? Nak ambil surat. Nak ambil surat Melbourne Malaysia. Zaman tu zaman surat. Dah tak ada surat dah kan? Tak ada dah. Zaman tu Ustaz main Mesir, Ustaz Sayyidina Muhammad Hafatan Mesir, tulis surat kat mak sampai dah Mesir, tulis 3, 4 muka surat jugalah, cerita daripada sampai daripada Subang. Waktu tu nak flight daripada Subang main ke Kuala Mesir ni, singgah di Turki, transit. Antara yang Ustaz cerita dalam surat kat mak tu, orang Turki ni tengok lawa-lawa, handsome. Kalau Malaysia ni artis dah, kata ke mak. Tu tulis panjang lah. Surat tu nak sampai ke Kembai, Baling tu 2 minggu. Tu mak tulis surat pula, nak sampai pula Mesir ni 2 minggu, sebulan semua. Jadi ramailah waktu pelajar waktu tu main rumah Kedah pasal apa? Nak tengok surat ada tak? Surat ada tak? Kedah apa? Hostel apa? Kedah Student Hostel. Jadi alamat tu, Arab mantau lah alamat tu, orang Kedah. Ni tani lah. Bila masuk waktu Zuhur tu ramai lah pakai main tengok surat, boleh mayang sekali. Asar okey lagi, Maghrib okey lagi, Maghrib ramai lagi, lebih ramai. Ada pengajian apa semua. Insya ramai. Subuh tak ada orang. Tu tak pergi mayang masjid tu tak pergi, tu tak pergi, semua tak pergi, jaga hak ni. Takut Tuhan tanya, sebab kita tu ada kepahaman. Salah Sayyidina Muhammad. Sampai kahwin. Kahwin tinggal binting . Tinggal kat orang lain jaga pula. Kahwin hidup din. Dia Abdul Rasul. Kita kena round rumah kita Syarudi. Selagi Nabi tengok rumah kami belakang ni. Rumah belakang ni masalah Sayyidina Ahmad. Rumah belakang ni masalah Sayyidina Muhammad. Lorong turun tu. Sebelum Nadi apa? Nadi Syabab tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Bawah Ustaz Azki duduk, atas Ustaz duduk. Dapat anak ada satu rumah lagi yang ni, rumah bawa ada kedak lagi rumah tu. Hari tu waktu main Ustaz Midi duduk sini dulu, buat pergi rumah tu, tengok rumah duduk, rumah bawa. Banyak rumah semua kita duduk Mesir pindah tu. Banyak sungguh pindah rumah tu, pindah rumah ni, pindah tu rumah pindah. Jadi pengalaman ni subhanallah. Kalau kita duduk Mesir, kita jarang, kita tak mau ambil ustaz ni, tak usah pergi jauh. Masjid Musa Nusair ni, kamu kenal tu imam dah? Ada lagi tak? Syekh Hakam. Kamu meninggal dah. Waktu dulu pun dia dah berumur lah. Dia doktor bahagian pertanian. Lepas habis PhD bahagian pertanian, dia ambil PhD pula dalam bahagian syariah. Tu orang Mesir. Dia bila semayang selalu menangis. Quran dia baca sedap, rindu dengar bacaan dia. Khadam dia nama Faraj. Faraj ni masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khadam dia lah. Ilmu pertama yang Ustaz dapat di Mesir ni daripada masjid tu. Tolak hari Jumaat, hari Khamis sampai hari Jumaat. Salah Sayyidina Muhammad. Sebelum subuh tengah jam, lepas tu orang azan subuh. Malam Jumaat di masjid tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Masjid Musa tanya, Imam Masjid Musa Sayyidina Sayyidina Muhammad menceritakan, orang tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam khutbah tu, waktu ngaji dulu dia, waktu dia Mata Mahmud sebelum main ni, ustaz kata, hampa di Mesir dalam khutbah apa boleh mengaji? Macam mana nak khutbah boleh mengaji? Di Malaysia bab jalan raya khutbah, bab ayat baik. Jadi di Mesir macam mana boleh dapat ilmu di Mesir ni? Soalan saya nak dapat hari pertama.
Dalam khutbah tu Syekh akan cerita, orang tanya pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, masalah Sayyidina Muhammad, berapa jarak di antara langit dan bumi? Dia boleh bagi jawapan 500 tahun secara fakta. Tapi Sayyidina Ali jawab, sejauh perjalanan doa yang mustajab. Tu yang dikatakan, oh, kena buk ambu ilmu, betul-betul hikmah. Jadi maknanya masalah, tapi semua ni kena cari. Nak cari ni macam mana? Pakai radar. Kalau pakai buta nak pergi cari, tak jumpa. Hati tu betul dengan Tuhan. Aku main, aku nak mengaji, aku dapat ilmu apa. Hak ni yang betul dengan Tuhan. Jadi dia bawa pergi. Jumpa tahun tu, jumpa tahun ni, jumpa tahun tu, jumpa tahun ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, inilah negeri yang anak-anak sekalian sedang berada di sini. Dulu kita duduk umur mereka. Masa balik Mesir umur 26, kahwin umur 24, kahwin di Mesir. Sahabat Sayyidina Muhammad. Mai Mesir umur 21, umur 18. Sahabat Sayyidina Muhammad. Waktu sebelum kahwin mengaji sungguh. Rasalah diri mengaji. Tak ada masa kosong mengaji. Lepas subuh ni, lepas yang subuh tu galah baik lah. Pergi mengaji lah. Pergi mengaji kitab Sirajul Huda. Tauhid. Dekat kawan, mengaji kat kawan. Sebab dia mengaji Pondok Syekh. Dia habis kitab dengan Tok Guru Saleh. Yang pula mengaji pasal apa? Sebab ada motivasi. Sebelum turun rumah di Malaysia, sebelum main Mesir, buat kenduri. Panggil orang main baca Yasin. Tapi adik-beradik yang duduk di pondok, dapat tak main. Lepas pergi Mesir, lepas bukan alim. Duduk pondok lagi alim. Duduk Mesir tak alim. Jadi motivasi. Pasal apa duduk Mesir tak alim? Dia heran. Tak apa, aku ambil tengok juga. Ambil tengok Mesir ni macam mana. Sungguh, zaman kami dulu orang tak ngaji. Tak mengaji. Lepas sibuk Mesir memang Khalid tu tidur ni lepas subuh ni tak tahu ke berapa. Sahabat Sayyidina Muhammad. Waktu lain hak berjalan. Ada sekali tu Syekh Nurdin dia baru mula mengajar di Masjid Fatah. Galah kita nak pergi mengaji, depa duduk depan rumah Kedah tu main takraw. Duk main lagi lah ni. Tak ada dah. Minta kru hak yang sepak pukul yo. Turun balagat ninggalah beg. Pak Long, pergi mana Pak Long? Pergi mengaji. Rajin entah. Kata rajin pula. Pai mesti mau nak mengaji pun nak timbul rajin tak rajin. Zaman kita. Zaman kami dulu tak ada orang pakai kepiah. Duk Mesir ni ikut macam orang Mesir. Walaupun pakai kepiah di Malaysia main Mesir buang kepiah. Kami lah generasi tu pertahankan mahkota atas kepala ni. Sebab hak ni kalau lekat, selamat. Tak lekat kepiah, lingkup. Mak bukan ada di Mesir ni. Ayah bukan ada. Nak masuk pengoyang, nak pergi tempat taring gelek, semua ada. Tapi hak ni jaga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad. Kira mengaji ni, moga-moga benar lah. Memang sungguh. Sebelum pergi kuliah, pergi ngaji dulu. Tu yang alhamdulillah lah, ustaz boleh mengajar tauhid. Tauhid ni susah orang nak mengajar. Boleh bawa cara padai. Qudrah makna qudrah berkuasa. Sebab ngaji di Mesir ni lah ngaji. Pergi kuliah. Pergi kuliah ni letih, naik bah. Waktu tu belas 80 palang.
Bah tu macam sardin. Salah Sayyidina Muhammad. Pi tu teruk, balik pun teruk. Time periksa, salah Sayyidina Muhammad, time periksa, pi paling awal sekali. Bah paling awal, pi mengapai di kuliah. Pasal apa? Kalau mengapai lewat, sehari jumpa dengan Arab. Tengok Arab lagi, ilmu hilang, habis apa hilang. Pi awal. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, alhamdulillah, tahun 1 lulus, tahun 2 lulus. Sedangkan kita tu bukan kerti bahasa Arab sangat ramai. Tuhan bagi lulus 1 tahun 2. Mek tahun 3, 8 madah ya. 8 madah, syubah hadis. Oh sikit ya. Sikit ya. Tuhan, universiti ni pelik. Kita buat kemah, tunggu. Akhirnya tak lulus 4 madah. Hak kata sikit tu. Pergi tengok apa ni nama di papan kenyataan. Lulus tu. Cari nama aku. Cari. Tengok nama. Muhammad Zainal Asri. Tengok. 1, 2, 3, 4. Tak lulus. Sedangkan tahun lepas nak tompak dah. Nak balik Malaysia dah. Kaki jadi apa? Lemah lutut. Lemah orang nak balik. Allah tak lulus. Duduk bersih lagi. Rasa. Ustaz mengaji tak pernah gagal. Daripada jejak 1, semua dapat nombor 1. Nombor 1, nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor paling corot, nombor 4. Ngaji. Sampai kau tak mahmud, tak pernah gagal. Kemudian gagal di Mesir. Tahun 3. Pasal apa? Ada hikmah semua di Mesir ni. Waktu nak bawa madah Pak madah tu, pemadah Pak madah tu, kira sikit, tutup, upah peluang mengaji sungguh. Waktu tu kalau pi kuliah, soalan Sayyidina Muhammad, ada pengajian usul fiqh pula. Usul fiqh tu mengaji masjid planet, ada masjid planet. Terus tu. Bahasa Hakim Osman. Tu tempat kami mengaji. Kami mengaji Syekh Usman usul fiqh pula. Malam, mula-mula sampai di Mesir. Ni cerita ni nak suruh tiru. Malam, soalan Sayyidina Muhammad. Balik tak balik, pergi sebelah baru balik. Galah kitab seorang-seorang. Baru nak biar seorang-seorang. Pasal apa yang belum ngaji sangat? Sebab mereka kata, dulu ni lah, orang kampung, mesti tak ada ilmu, ngaji tak ada ilmu. Sebenarnya bukan ilmu tak ada, kita tak cari. Dan syukurnya pada ketika tu, masalah Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai tahun 1 tu, ada abang-abang lama dah mengaji. Ustaz Aidil, waktu tu, Tuan Guru, masalah Haji Ustaz Hamzah Penang. Dia Datuk Guru dah. Abang-abang lama ni pergi mengaji. Jadi kita adik-adik ni ikut kat mana abang-abang mengaji, pergi mengaji. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dia mengaji kitab tinggi-tinggi lah. Fathul Mu'in dah mengaji. Kita ni baru sampai. Tak apa nak faham lagi. Gagah mengaji juga. Berkat. Dan Ustaz khatam Al-Kawakib Ad-Duriyah kitab. Nahu Kawakib di Mesir. Dekat tu. Dekat Tuan Guru Haji Hamzah Penang. Jadi sebenarnya masa di Mesir ni sangat singkat. Sangat singkat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Saat-saat dah tahun 3 dah. Tahun 4 dah. Ustaz nak kata macam ni. Hantu balik Malaysia, kena bersedia baca kitab. Boleh baca kitab, boleh balik. Allah Sayyidina Muhammad. Sampai di Malaysia, orang kampung tanya, Ustaz boleh mengajar usul din tak? Saya minta maaf, saya mengaji syariah. Boleh jawab macam tu tak? Kalau mengaji kuliah syariah, orang minta mengajar tauhid. Ustaz boleh mengajar apa ni? Boleh mengajar tauhid tak? Saya tak boleh, saya syariah. Tak boleh kata macam tu. Kita mesti kata insya-Allah. Pasal kita boleh.
Masalah Sayyidina Muhammad. Antum duduk Mesir, ni seperti mana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yutimmu natajuhu. Tanam diri kamu dalam ardil khumul. Ardil khumul tu tanah hitam Mesir ni. Tanam diri kamu dalam tanah hak baja. Kerana sesuatu masalah Sayyidina Muhammad yang tumbuh tanpa ditanam tak sempurna hasil dia. Maksud apa? Waktu ni kita tak sibuk dengan apa-apa. Waktu ni sibuk dengan ngaji saja. Tapi ada orang salah faham. Dia kata kalau gitu kita tak sabar persatuan, kita kena ngaji. Salah faham. Sebab ilmu persatuan ni ilmu kepimpinan. Cara nak memimpin, menanggung masalah orang. Faham tak? Zaman kami ni, supaya contoh, apa esko apa hak tanggung gas pergi rumah orang? Esko kebajikan. Tanggung gas bila akhwat gas habis, telefon esko bawa PO. Gas tu punya hebat betul, kebajikan. Ilmu kepimpinan. Kita menghadapi masalah, kita menanggung isu-isu orang, masalah-masalah orang, nak pimpin orang, nak selesai masalah orang. Inilah duduk di MKK. Salah Sayyidina Muhammad. Ustaz dulu esko muzakarah, waktu tu muzakarah lah panggil apa? Tak dakwah juga lah. Esko muzakarah tiap minggu buat program. Nak tolong kawan-kawan kita pun nak tumpah ilmu juga. Panggil penceramah sepena-sepena, malis-malis tertentu Isra' Mi'raj ke apa ke. Kalau tak sibuk dengan kalau waktu lain ngaji. Waktu tu orang persatuan zaman tu, hak persatuan ni persatuannya tak orang mengaji. Hak mengaji tak orang persatuan zaman tu. Jadi saya ustaz ni masalah saya nak orang persatuan dan orang mengaji. Bila kita pergi mengaji, orang mengaji anggap kita ialah sebahagian daripada mereka. Bila kita duduk dalam persatuan, kita orang persatuan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana bertemu di antara mengaji dan persatuan, diutamakan persatuan. Itu dia panggil fiqh al-awlawiyah. Pasal apa? Mengaji untuk diri sendiri. Persatuan untuk semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anda fahamnya tu. Tapi Alhamdulillah, bila mana kita betul kita nak mengaji, selalu tak sama, tak bertembung di antara persatuan dan pengajian. Mengaji sungguh-sungguh. Itu nak pesan. Jangan balik Malaysia, pergi mengajak. Bila balik Malaysia esok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang suruh mengajak lah sekolah-sekolah mana, tapi nahu tak lepas lagi. Tu selalunya Ustaz tengok orang balik Mesir ni dia cedera tentang tu, tentang nahu. Bila baca tahu kata ilmu segi banyak, tapi bila baca Allah betul pada baca macam tu, selesaikan masalah dia Mesir. Ustaz mengaji nahu ni dekat kawan je. Pasal kita nak Tuhan bagi jumpa kawan boleh ngajak nahu. Duduk serumah Ustaz Mukhtar, Ustaz Radhi, duduk serumah dengan dia. Waktu di Malaysia, nahu ni mengaji tapi tak kerti nak aplikasi, nak tatbik. Masalah Sayyidina Muhammad. Sehinggalah masalah Sayyidina Muhammad bila mai di Mesir ni duduk dengan kawan dia orang pondok. Kita baca minta dia tengok betul tak betul. Bila salah, dia kata salah tu baris macam ni. Pasal apa macam ni? Boleh tanya. Jadi masalah Sayyidina, maksudnya jangan balik selagi mana kita masih belum perasa boleh balik. Balik ni selepas kita kata insya-Allah. So umpama kita ni seperti supermarket. Orang main nak mengaji apa-apa semua boleh ajak insya-Allah. Umpama seperti supermarket, nak beli apa-apa semua ada.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu ada para asatizah kita macam semalam Ustaz Fadli sebut semalam, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ada orang menunda, sanggup mengorbankan nasib lah, sengaja bagi tak luluh sebab nak ngaji lagi. Tapi pada ustaz jangan buat macam tu. No? Kamu jangan lama di BA, lama di master tak apa. Faham tak? Jangan takut, jangan mesek ni pelik. Mesek ni bila kita minta nak tak luluh, esok takut tak luluh tunggu. Mesek ni. Dia pelik. Orang yang kata kami luluh bila jawab elok tak luluh pun. Hak kata tak boleh jawab, hak tu luluh. Betul dulu ada satu orang kawan, Ustaz Mahathir. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Saya main bersih dia dah sampai. Dia keluar Suldin juga. Dia mengajak tauhid, dia orang pondok. Tapi tak luluh tauhid. Kami pun bila baru sampai minta dia mengajak kita kuliah. Dia duduk atas hati, kami bukan duduk bawah semua, bukan duduk tobik. Dia mengajak. Dia tak luluh pada tu. Tapi dia mengaji lah. Tak luluh. Kami yang baru ni, bila tumpang dia mengajak. Tahu jadi apa? Bila periksa, dia tak luluh, kami semua luluh. Mesej ni pelik sikit. Jadi mesej ni kena rendah diri. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia Mesir dulu, ustaz jadi orang tengah, orang nak nikah. Zaman tu tak ada Baitul Muslim ni. Kiralah dengan satu orang. Kahwin lah. Tapi mereka ni, mereka tak dapat anak. Masa nak balik, nak dapat anak di Malaysia, macam mereka pula atuk anak-anak. Akhirnya sampai lah tak dapat anak. Mesti ni jaga mulut. Nak apa minta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan hajatkan yang besar-besar, insya-Allah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Jadi tu sikit pesanan pada pagi ni untuk anak-anak pelajar di Mesir. Masalah Sayyidina Muhammad dapat. Dan kami mai ni sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad nak sambung balik. Masalah Sayyidina Muhammad nak sambung balik kedahagaan umat terhadap keluaran Al-Azhar. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu ni yang mengajak ni Azhari di masjid, jadi tu jadi ni. Tapi sehari dua ni tak timbul dah orang Azhar. Faham tak? Tak timbul dah orang Azhar. Jadi ni kami, inilah orang tua-tua nampak ni. Jadi nak bagi ada balik. Faham? Ngaji sungguh-sungguh. Kalau tak ada apa nak bagi apa? Kata ulama, faqidu syai' la yu'ti. Tak ada apa nak bagi apa. Bila ada ilmu boleh bagi. Insya-Allah. Tu sikit pada pagi ni insya-Allah. Untuk selebihnya malam lagi. InsyaAllah. Mudah Allah izin dapat sesuatu untuk diberi pada anak-anak sekalian dan masyarakat di Malaysia boleh tumpang kita. InsyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pada pagi ini seperti mana untuk makluman anak-anak sekalian, setiap pagi kita ada kuliah tajaan dan pada pagi ini tajaan daripada Mesir, tajaan live daripada Mesir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh kita pada pagi ini ditaja oleh grup infak Masjid Darsa 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Sebenarnya grup ni ialah grup infak masjid, pembinaan Masjid Darsa di Kuala Nerang tu. Jadi mereka ni ialah penginfak tetap. Penginfak tetap Sayyidina Muhammad
Kan bagi lepas bagi 50, lepas bagi 10 ringgit pun bayangkanlah. Dalam satu grup ada 50 orang. Grup ni ada 24 grup. Lepas ni lah yang menajar pembinaan masjid, pembinaan pondok darsa dan sebagainya untuk pembinaan dakwah Sahabat Sayyidina Muhammad. Seterusnya ialah Zaliha binti Syamsuddin wal Mazlin, grup infak Masjid Darsa 23, penginfak grup 17, Muhibin Darsa 19, kumpulan amal jariah Brunei, sahabah Mihrab 4 pagi serta Malaysia. Hamba Allah ni ada kumpulan ni. Kumpulan lepa ni dah sampai peringkat 1000 dah. Lepa grup sahabah Mihrab 4 pagi. Depa akan buat on call setiap kali 4 pagi, gerak on tu, gerak on ni, gerak on tu, gerak on. Mulai daripada berapa orang sampai dah di 1000. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seterusnya hamba Allah Pokok Sena, hamba Allah sekeluarga Pulau Rusa, Kota Terengganu, Muhammad Nur Syafiq dan Kamalun Nisa binti Kamsuri dan para arwah Johor Darul Ta'zim, hamba Allah sekeluarga Kelantan, hamba Allah sekeluarga Pasir Gudang, Muhammad Khairul Nizam, Syahidah Ahmad isteri daripada Banting Selangor, Nurgina Lin dan keluarga Rawang, Islam Agamaku Semanggul Perak, keluarga Ibrahim Al-Muqli dan Yusuf Al-Muqli Selimanjung, Jasmine Cik Isa dan Halimatul Sa'diah Pulau Pinang, Muhammad Razali sekeluarga, Azizah Abdul Rahman Kuala Terengganu, Nur Haniza binti Abdul Rani, Rabiah Nordin Ceras, hamba Allah Tanah Merah Jitra, Marini binti Putih Al-Ustaq, Muhammad Yusof Ghosbi, Nur Zahidah, Nur Ashikin, Muhammad Afiq, Omar Arsyad. Seterusnya keluarga Haji Muhammad Ayub, hamba Allah sekeluarga Singapura, Woodsland, Rosita sekeluarga Taman Masyuri, arwah Atuk Abbas, arwah Saadiah sekeluarga Taman Seri Wang, Sungai Petani, arwah Zulkifli Abdul Qadir dan keluarga, serta tadika impian hatiku magnet dan murid-murid, Sabariah Wanci daripada Simpang Pulai, Siti Aisyah Muhammad Syah Alam Selangor, Zulkifli Marina Faizal Anisha dan Faris Taman Permata KL, Nur Halinda sekeluarga hamba Allah Banting, Muhammad Kamal sekeluarga Ceras, hamba Allah sekeluarga Port Kelang, Anisah Abdullah Baling, Rahmah Zaliza keluarga dan para arwah Hajar dan Rosli sekeluarga Singapura, Rohimi dan bin Ismail Sungai Limau Dalam, Nur Azaz keluarga, hamba Allah sekeluarga Kepung, Salihah Makno dan keluarga, Siti Salmah Pantai Dalam, hamba Allah sekeluarga Loyang Singapura, Cik Nawawi dan Romi Shazlidia Ramli Sungai Petani, Suzi sekeluarga Kajang, Rozani Nasruddin Ceras, Hidayah Lina Fiza Kampung Raja Uda, Allahyarham Haji Azmi, Hajah Zubaidah, Mazina dan Azizul Kulim dan Muhammad Arif Taman Masuri. Kita doakan insya-Allah pada penajar kita dan kita semua selalu mendapat rahmat daripada Allah. Semoga kita semua dijauhkan daripada kemurkaan Allah, dekatkan dengan keridhaan Dia, dimurahkan rezeki kita, diberkati rezeki kita, jadikan usaha kita semua mendapat rahmat dan berkat insya-Allah. Didoakan semua hajat kita Allah kabul. Didoakan pada semua anak-anak yang hadir, yang tak hadir, Allah mudahkan lalu untuk jadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah ta'ala.